Reka bentuk aquaponik bahagian 3. Okey. Masuk bahagian ketiga. Masih lagi dalam objektif pembelajaran yang sama. Dan ini adalah kriteria kejayaan. Ada 4. Cikgu dah terangkan berkaitan dengan maksud reka bentuk sistem aquaponik dalam video bahagian 1. Unsur penting dalam sistem aquaponik berserta dengan kitaran sistem aquaponik dalam bahagian 2. Dan sekarang ni dalam bahagian 3. Cikgu akan jelaskan berkaitan dengan sistem aquaponik ataupun model aquaponik. Baik. Sekiranya awak nak memulakan tanaman secara aquaponik, awak nak cubalah kat rumah ni, PKP, di rumah, tak ada apa. Baiklah kita bercocok tanam dan bela ikan. Jadi kalau awak nak mulakan dengan mulakan aquaponik, ada 2 jenis kaedah yang awak boleh gunakan untuk tanam tanaman dan ternak ikan secara aquaponik ni. Yang pertama ialah kaedah takungan dan yang kedua adalah kaedah kitaran. Apa beza kaedah takungan dan kaedah kitaran ni? Senang cerita macam ni. Kaedah takungan, akar tanaman dia akan terendam dalam air. Dan dia akan terus secara direct, secara langsung akan serap nutrien yang ada dalam air itu terus bagi kepada tumbuhan tanaman itu sendiri. Manakala kalau kaedah kitaran, akar dia tidak terendam dalam air. Kaedah kitaran, akar tanaman tidak terendam dalam air. Sebaliknya, tumbuhan tu, tanaman tu berada dalam satu bekas yang lain dan ikan berada dalam satu bekas yang lain. Okey. Itu beza dia. Kalau orang tanya apa beza takungan dengan kitaran, jawab je. Satu, akar terendam dalam air. Satu lagi, akar tak terendam dalam air. Kaedah takungan, ada masalah dengan kaedah takungan ni. Kaedah takungan sebenarnya kaedah yang mudah. Biasanya kalau nanti dekat sekolah, buka sekolah nanti, mungkin awak akan buat projek aquaponik. Ramai orang akan guna kaedah takungan ni sebab dia mudah je. Awak letak satu bekas, awak beli je akuarium ikan kecil tu, letak ikan, kemudian lapiklah dengan styrofoam bagi terapung kat atas air tu. Lepas tu letak tumbuhan, akar dia masuk dalam tu, dia serap air. Tu jadi dah sistem takungan. Dia mudah untuk dilaksanakan. Namun begitu ada kekurangan dengan sistem takungan ni. Bila akar rendam terlalu lama dalam air, ada kemungkinan besar akar tu akan mengalami masalah yang dipanggil sebagai akar reput ataupun busuk akar. Akar tu jadi reput sebab lama sangat terendam dalam air. Bila akar reput, apa masalah kepada tanaman? Masalahnya ialah akar tidak dapat berfungsi dengan baik untuk menyerap tanaman dan menyerap nutrien yang diperlukan oleh tanaman dan juga untuk menyerap air. Dia ada masalah nak serap. Sebab akar tu dah busuk, dah reput, dah patah-patah dan sebagainya. Dan kaedah secara takungan juga tidak dapat dari segi sudut kadar penyerapan oksigen pada tumbuhan tu kurang efisien berbanding dengan kadar kitaran. Kadar kitaran ni dia tidak mengalami masalah akar reput ni sebab air tu sentiasa mengalir. Dia tak bertakung, tak terendam, dia terendam dalam air tapi dia adalah air yang mengalir. Yang mengalir macam tu. Dan untuk kaedah kitaran, macam mana kaedah kitaran ni berfungsi? Dia tumbuhan dia akan ada satu bekas lain, bekas tanaman biasanya. Biasanya untuk kaedah aquaponik ni lazimnya orang akan guna paip. Macam tu gambar yang tunjuk ni. Dia guna paip. So tanaman dia duduk dalam paip. Tumbuhan dia duduk dalam tangki ikan. Jadi air tu daripada air kolam ikan tu akan diserap naik, dipump naik guna pump air, lalulah dalam paip tu. Dalam paip yang mengandungi tumbuhan tu. Maka akar akan seraplah oksigen dan nutrien dengan menggunakan air yang mengalir tu. Itu adalah kaedah kitaran. Kitaran sebab itulah. Air daripada ikan naik, lalu dekat tempat tanaman turun balik, naik, turun balik, naik, turun balik. Itu adalah kitaran. Okey. Selesai berkaitan dengan 2 kaedah aquaponik iaitu takungan dan kitaran. Okey. Dalam sistem aquaponik secara komersial ataupun secara kecil-kecilan yang ditanam di dalam rumah, ada 3 sistem ataupun 3 reka bentuk yang digunakan dalam sistem aquaponik ni. Yang pertama ialah sistem raft. Raft ni bahasa Inggeris, bahasa Melayunya ialah rakit. Sistem rakit. Sebab apa? Rakit kan terapung dekat air. Maka kita ambil dah nama tu. Sebab tumbuhan tu terapung dekat dalam air, dekat atas air tu. Dia terapung dekat atas. Akar dia masuk dalam dan serap. Itu adalah sistem raft. Nama tu contoh sistem raft.
Yang kedua ialah sistem ebb and flow. Itu pun bahasa Inggeris, bahasa Melayunya ialah sistem pasang surut. Kenapa pasang surut? Sebab dalam sistem ebb and flow ni, air tu dia akan naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Maksudnya dalam sistem ebb and flow ni, air dekat tanaman tu dia naik, air tu turun. Naik, turun, naik, turun. Sebab itulah nama dia adalah sistem pasang surut ataupun ebb and flow. Dan dalam sistem ebb and flow ni, dia ada satu benda yang special, iaitu dia ada loceng sifon. Dia ada loceng sifon. Yang membezakan antara sistem ebb and flow dengan sistem yang lain ialah sistem ebb and flow adalah satu-satunya sistem yang menggunakan loceng sifon. Saya akan huraikan nanti macam mana loceng sifon tu berfungsi. Terbelit dah. Yang ketiga ialah sistem NFT. NFT ni bahasa pendek, bahasa panjangnya ialah Nutrient Film Technique. Okay. Ini adalah contoh sistem NFT. Dalam video bahagian keempat, cikgu akan huraikan dengan lebih lanjut sistem graf ni fungsinya macam mana, ebb and flow ni macam mana cara dia, NFT pun macam mana cara dia. Kita jumpa dekat bahagian keempat untuk huraian dengan lebih lanjut berkaitan dengan reka bentuk sistem aquaponik. Jumpa dekat bahagian 4, okay? Bye-bye.